Salam sejahtera dan salam petang. Nama saya Pang Jing Shun. Salam sejahtera Puan, nama saya Matthias Goh dari Vietnam. Hari ini kita akan membincangkan jenis-jenis komunikasi lisan dengan teliti. Kita mungkin tidak sedar, tetapi terdapat banyak cara kita berkomunikasi secara lisan. Oh, menarik itu. Ya, saya bersetuju dengan pendapat kamu. Komunikasi lisan sangat penting kepada kita, terutamanya dalam persekitaran kerja. Mungkin kita boleh mulakan dengan contoh temu ramah. Pada pendapat saya, pertemuan yang diadakan untuk berbual secara ramah mengenai sesuatu perkara. Betul. 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 Temu ramah ini adalah satu bentuk komunikasi di mana seseorang bertanya soalan dan yang lain akan menjawab. Ciri-ciri temu ramah termasuklah mempunyai objektif untuk mendapat maklumat, mempunyai pihak yang menyoal, mempunyai orang yang ditanya, bersifat dialog dan berbentuk soal menjawab. Seterusnya, temu ramah bertujuan untuk mendapatkan maklumat hasil daripada sesuatu persembahan seperti sukan dan permainan. Ia boleh dijalankan secara formal seperti temu tukar kerja atau lebih santai macam wawancara untuk kajian. Biasanya, penemu tukar perlu berfikir lebih awal tentang soalan yang sesuai untuk mendapat maklumat yang diperlukan. Ya, okey. Dan mereka yang bertemu ramah perlu menjawab dengan tepat dan jelas. Bukan itu saja, saya berasa satu perkara yang perlu dihindari oleh orang yang ditemu ramah ialah sikap pasif. Sikap pasif bermakna kelihatan tidak begitu giat, malah menunjukkan sikap yang beku terhadap aktiviti temu ramah tersebut. Saya rasa temu ramah ini lebih satu halah sebabnya fokus pada soalan daripada satu pihak. Selain itu, berbanding dengan temu ramah, perbincangan iaitu aktiviti perkumpulan yang mana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu atau masalah akan melibatkan lebih banyak pihak untuk berkongsi pandangan masing-masing. Perbincangan biasanya lebih terbuka dan interaktif sebab setiap orang boleh memberi pendapat dan menukar idea. Betul itu. Dalam perbincangan, semua orang berpeluang untuk memberi input dan maklumatnya mungkin untuk mencari penyelesaian dan mencapai persetujuan. Seterusnya, perbincangan dapat mengembangkan daya kognitif atau mental dengan berfikir secara analitis, kritis dan logik. Bukan itu sahaja, perbincangan juga dapat memupuk semangat kerjasama dan toleransi antara ahli kumpulan. Di samping itu, perbincangan juga dilaksanakan dalam kumpulan kecil dan keahlian perbincangan itu dihadiri oleh yang benar-benar ahli akan topik perbincangan. Ya, perbincangan juga boleh dilakukan dalam masyarakat dan forum. Pada pendapat saya, dalam perbincangan seperti mesyuarat, pengerusi perlu mengawal dengan bijak agar perjalanan perbincangan lancar, berfokus dan teratur. Dan pengerusi haruslah memberi rumusan, kesimpulan dan keputusan pada akhir perbincangan. Saya teringat mesyuarat yang saya hadiri minggu lepas. Terdapat banyak perbincangan untuk memutuskan hala tujuh projek. Mesyuarat. Itu satu lagi jenis komunikasi lisan yang sangat penting. Ya. Dalam mesyuarat, biasanya ada agenda yang ditetapkan dan orang yang akan bercakap mengikut giliran. Ia lebih formal berbanding perbincangan biasa. Mesyuarat yang sah harus dihadiri dengan sebilangan ahli pertumbuhan berkenaan seperti mana diperuntukkan dalam tata urusan persatuannya yang berkenaan. Pada lazimnya, kebanyakan pertumbuhan akan
menentukan kehadiran 2/3 dari ahlinya sebagai quorum untuk mengesahkan mesyuarat. Mesyuarat yang gagal dapat mencapai kehadiran ahlinya sebagaimana ditentukan oleh Tata Urusan Persatuan dianggap tidak sah dan sebarang keputusan yang dicapai tidak boleh dianggap sebagai keputusan yang mewakili pertumbuhan berkenaan. Tambahan pula, mesyuarat merupakan satu cara yang paling berkesan untuk menyelesaikan banyak tugas dan masalah yang berkaitan dengan organisasi atau persatuan. Mesyuarat diadakan untuk mewujudkan perhubungan dan perbincangan dalam kumpulan untuk mendapat kata sepakat bagi mendapat kerjasama dan melicinkan aktiviti yang dirancangkan. Saya juga rasa perbualan telefon amat penting dalam komunikasi lisan kita, terutama bila kita nak buat keputusan cepat atau bincang sesuatu yang tak boleh ditunggu. Telefon ini ada kelebihan. Kita boleh dengar intonasi suara dan perasaan orang lain walaupun kita tak nampak muka mereka. Saya bersetuju. Telefon adalah alat telekomunikasi yang digunakan bagi urusan menghubungi dan dihubungi pada cara tertentu. Selain itu, kita mestilah mengamalkan adab yang baik ketika berbual di telefon. Misalnya, kita haruslah bercakap dengan sopan dan tidak mencela sekiranya orang lain sedang bercakap. Perbualan telefon kadang-kadang lebih praktikal daripada menghantar mesej, terutamanya dalam urusan yang memerlukan respons segera. Kita boleh menjelaskan perkara itu dengan lebih baik dan lebih jelas berbandingkan teks. Ya. Tapi ada juga cabarannya. Tanpa visual, kita hanya bergantung pada suara. Jika kalau intonasi salah atau ada salah faham, ya boleh jadi rumit. Ya, memang betul. Oleh itu, sebagai konklusinya, temu rama adalah satu jenis komunikasi lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat-maklumat tentang kebaikan berkorporatan institusi pengajian tinggi. Manakala perbincangan merupakan satu jenis komunikasi lisan yang lebih santai atau formal yang berdasarkan situasi yang berbeza. Sekaligus, mesyuarat diadakan dengan tujuan untuk menyebar maklumat dan rancangan baru kepada mesyuarat atau ahli secara khususnya. Perbualan telefon adalah komunikasi lisan yang amat selesa kerana tiada sekatan masa dan tempat. Jadi, setiap jenis komunikasi lisan ada kelebihan dan kekurangannya terpulang pada situasi dan keperluan. Kesimpulannya, terima kasih sebab berkongsi pandangan Chuen dan seronok perbincangan dengan awak. Ya, sama-sama Matthias. Oleh itu, saya juga membuat kesimpulan lah. Secara tuntasnya, hasilnya itu pengetahuan tentang cara komunikasi adalah sangat penting kepada kita. Sebab cara komunikasi adalah suatu perkara yang kita akan menggunakan setiap hari untuk menyampaikan maklumat, mesej atau pertukaran idea. Oleh itu, itulah ilmu pengetahuan yang sangat penting kepada kita. Perbualan ini juga salah satu contoh komunikasi lisan yang berkesan. Sekian, terima kasih.